Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay. So hari ni aku nak cerita sikit tentang aku punya background, okay, macam mana aku boleh start business dan umur berapa aku start business. So korang kena tengok video ni sampai habis dan tengok sampai habis. Okay, check it out. Alright, bertemu kembali. Okay, bisnes pertama yang aku pernah buat dulu adalah pada tahun 2009, which is itu adalah bisnes yang orang cakap apa, pertama aku buat dan aku terjun dalam dunia bisnes. Okay, bisnes tu adalah bisnes multi-level marketing, MLM. Kalau korang pernah dengar dulu company tu, okay, aku buat dulu, modal dulu adalah RM1,450. Itu adalah modal pertama yang aku laburkan untuk aku start bisnes dan aku dapat produk masa tu. Masa tu aku dah jadi jam dah. Sebab apa? Sebab aku labur RM1,450, lepas tu aku dapat produk dan aku tak ada knowledge langsung tentang bisnes dan aku tak tahu pun macam mana nak buat. Sebab aku tengok orang yang post dekat social media tu dia sukses. Maksudnya dia ada pergi jumpa orang setiap hari, dia buat closing setiap hari, dia dapat income setiap hari. So aku tertarik, so aku DM dia. Bila aku DM dia, tanya dia, dia cakap okay, kalau you nak start ni, you kena ada modal macam ni. So itulah bisnes yang pertama aku start, RM1,450 dan aku dapat produk pencuci muka, aku dapat kopi time tu. So aku tak tahu nak buat apa. So selepas tu aku buat bisnes lain pula. Aku buat bisnes tu selama aku rasa dalam 7 bulan je aku buat, sebab aku tak boleh nak adapt dengan bisnes tu sebab aku masih kerja lagi tu. And then aku nak biasa kalau kita baru start bisnes ni, kita tak boleh nak macam cakap apa, nak menguruskan masa. Ini banyak masalah yang dihadapi oleh ejen-ejen sekarang ataupun stokis orang lain, yang di mana diorang akan kata tak boleh nak uruskan masa, tak ada masa untuk buat posting dan sebagainya. Itu aku dah pernah alami dah dulu, okey, pada tahun 2019. Itulah aku dulu yang selalu bagi alasan, tak ada masa lah nak buat posting, tak ada masa lah nak pergi jumpa prospek, tak ada masa lah. Semua aku cakap tak ada masa. So masa tu memang aku gagal, first business yang aku gagal, okey. And then bila aku dah gagal aku punya bisnes yang pertama tu, aku pun give up. Okay, aku pun masuk kerja dekat hotel. Okay, dekat hotel Mandarin Oriental Hotel selama 5 tahun aku kerja dekat sana, daripada 2011 awal tahun sampailah 2016. Aku berhenti dekat Mandarin Oriental 2016 dan itulah orang cakap apa. Tapi dalam masa yang sama, masa aku kerja dekat Mandarin Oriental dulu, aku ada belajar sikit-sikit juga tentang bisnes. Aku ada join macam-macam bisnes jugalah aku join. Aku pernah buat untuk suplemen kesihatan, aku pernah buat juga untuk Bitcoin, aku pernah juga untuk trading forex, macam-macam bisnes aku buat. Aku try and error dan aku rasa banyak company yang aku buat juga, dan boleh dikatakan berbelas-belas company juga selama 5 tahun tu aku berada di hotel tu. Aku banyak habiskan duit untuk try and error. Bisnes mana yang okey, bisnes mana yang okey, bisnes mana okey. So aku tak jumpa lagi aku punya passion, aku tak jumpa lagi apa yang sebenarnya aku nak buat untuk diri aku yang boleh aku rasa sustain untuk long term. Lepas tu aku pencen kan, aku pencen awal. Aku berhenti kerja daripada Mandarin Oriental pada 2016 dan aku menjadi full timer untuk bisnes. Memang keadaan masa tu memang agak, orang cakap apa, agak gertil, disebabkan aku tiba-tiba daripada aku bekerja makan gaji 3,000 lebih 4,000, aku berhenti. Terus aku nak buat full time dalam bisnes. So bila aku ada orang cakap apa, terjun terus dalam bisnes secara full time, so masa tu aku jadi macam tak agak-agak, boleh ke aku buat, boleh aku buat. Aku rasa tak yakin masa tu. Tetapi aku langgarkan juga sebab aku ada komitmen. Aku kena bagi dekat mak aku kena sara adik aku untuk sekolah. So aku macam-macam kerja aku buat masa tu, part time. Dan aku juga pernah buat untuk bisnes. Aku kerja dengan oil and gas, aku pernah buat juga dengan beberapa company lagi, advertising, buat marketing, digital marketing dan sebagainya. So macam-macam kerja aku buat dan struggle is real, okay. And then selama 1 tahun lebih aku masuk balik bekerja, disebabkan aku tak boleh adapt dengan situasi berbisnes ni. Sebab bisnes ni, you kena faham, bisnes ada up dan ada down. Mungkin time tu kita dapat lebih, mungkin bulan depan kita dapat sikit. So kita tak boleh nak cover komitmen yang kita ada tu. So aku masuk balik kerja as a general manager. Masa tu aku kerja GM, and then aku kerja selama 2 tahun je. And then bila aku kerja sebagai GM ni, masa pula aku tak ada. And then 2018 aku kahwin. So bila aku dah kahwin ni, aku tak ada masa langsung dengan aku punya wife. Disebabkan tu kadang-kadang kita orang selalu bergaduh. Sebab nak pergi makan pun kena buat appointment juga dengan aku. Terlalu busy, dan mostly aku akan spend 16 jam dekat tempat kerja untuk bekerja saja. Itu tak termasuk aku nak pergi makan dengan wife aku, tak sempat. Lepas tu nak pergi mana-mana, nak balik kampung susah. Sebab kita ada tanggungjawab besar. Kita sebagai GM memang tanggungjawab kita besar. So apa yang aku buat adalah aku decide
aku nak resign full time, okey. 2018 aku kahwin, March 2018 juga. So hujung tahun tu aku decide aku untuk berhenti, aku start business. Okey, aku berhenti, mungkin aku nak start business lain, aku nak buat digital marketing masa tu. Tapi and then 2019 awal tahun, wife aku ada suggestion dia nak keluarkan produk. So masa tu aku just cakap, tak apalah, aku bantulah aku punya wife. Aku tahu kan digital marketing, so aku boleh set up dia punya page, aku set up dia punya IG, aku set up dia punya Facebook ads, aku set up dia punya Google ads. Semua aku set up kan, aku tolong set up kan selama 2 bulan. Aku ingat lagi 2 bulan aku tak kerja, okey. 2 bulan ke 3 bulan aku tak kerja, aku duduk kat rumah je. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Okey, memang struggle masa tu. Okey. And then bulan ketiga tu barulah kita dapat tune untuk aku bantu aku punya wife untuk buat dia punya produk, which is nama dia Filia sekarang ni. Dan sampai sekarang kita buat Filia dan alhamdulillah kita dah berada di pasaran dekat 2 tahun lebih, dan ini adalah tahun yang ketiga kita nak masuk. Dan itulah aku punya pengalaman. Sampailah sekarang aku jadi CEO untuk Filia Health and Beauty and Sustainable Heart, untuk aku bantu aku punya wife lagi dan untuk bantu lebih ramai lagi usahawan di bawah Filia ni. Itu adalah serba sedikit tentang aku punya diri. Hopefully korang faham perjalanan hidup aku, macam mana aku boleh start dan aku boleh terjerumus dalam dunia bisnes ni. Okay, so untuk next video korang boleh tengok juga. Nanti aku akan buat video lain juga untuk penerangan lain-lain, dan aku akan upload video ni dekat aku punya YouTube. Okay, ini adalah video pertama aku, so harap korang support lah, support untuk tengok dan support untuk like, komen dan share. Okay, check it out.